Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk kesekian kalinya di bawah bahagian dakwah. Kali ini tadabbur surah Al-Qadr. Tadabbur surah Al-Qadr. Dan biasanya kita kaitkan surah Al-Qadr ini dengan malam Lailatul Qadar, Tapi menariknya tuan-tuan dan puan-puan, surah ini dimulakan dengan satu pernyataan yang sangat luar biasa, yang kadang kita tak perasan dan macam tu rupanya. Okey. 3 ayat pertama surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah turunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya katakan begini, sungguh dia datang JAKIM hari itu. Korang tahu apa berlaku hari itu? Semua staf JAKIM turun hari itu. Sangat luar biasa. Sebenarnya saya sedang cerita tentang apa? Tentang dia yang datang JAKIM atau kesan kedatangan dia? Saya cerita tentang benda yang kedua, kesan kedatangan dia. So, surah Al-Qadar basically adalah menceritakan tentang kesan turunnya dia. Kalau kesan turunnya dia sudah begitu hebat, dahsyat, sehingga malaikat berduyun-duyun turun, bayangkan dia itu bagaimana? Kerana Allah menggunakan kata ganti nama dia merujuk kepada Al-Quran. So, tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Qadar dimulakan dengan satu kenyataan yang sangat luar biasa, begitu mengagungkan Quran, tapi dalam cara tersendiri, sampai kita tak perasan Allah sebenarnya sedang mengagungkan Quran kerana perhatian kita kepada impak penurunan Al-Quran. So, begitu surah ini dimulakan. Kenapa begitu? Kenapa Allah letak Quran dalam bentuk ganti nama? Seolah-olah nak hide dia, seolah-olah tidak dia menjadi secondary, sedangkan itulah kita punya main point. Kalau tanpa Quran, Lailatul Qadar tidak akan berlaku. Tanpa Quran, Ramadan ini hanya seperti bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kerana Allah nak highlight Lailatul Qadar. Allah nak menceritakan impak turunnya Quran. Bukan nak cerita turunnya Quran, bukan nak cerita pasal Quran, tetapi cerita pasal impak penurunan Quran. Dan Allah nak bagi tahu kerana Quran turun, maka malam itu menjadi sebaik-baik malam, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Okey. Yang kedua, kenapa Allah tidak mention Quran dalam bentuk inna anzalnal Quran fi lailatul qadar? Kenapa dalam kata nama? Kerana Allah nak uji kita. Apa yang kita utamakan? Bila masuk bulan Ramadan, terutamanya 10 malam terakhir, adakah kita mengutamakan malam itu, atau kita masih stick kepada Quran? Kerana kita mengagungkan Quran, Allah sudah bagi tahu kita seawal surah Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Berdasarkan ayat tu, maka sepanjang Ramadan, tak kira bila malam, bila masa, kita stick dan kekal bersama Quran. Allah nak uji kita. Kita dahulukan Quran
atau semata-mata kita nak mencari malam. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti mereka mendahulukan Quran. Lihat berapa lama mereka solat. Nabi pernah solat malam 2 rakaat, tetapi surah yang dibaca bermula Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sehingga Al-Maidah. Kalau diukur sekarang 5 juzuk, 6 juzuk dibaca sekali berdiri. So lihat bagaimana pembudayaan dan pengagungan Quran itu dibuat dalam solat. Kita dengan tak hafal Quran, solatnya sekejap, malam yang dikejar bukan Quran. Dan itu fungsi tadabbur sebenarnya. Bila kita memahami atau cuba menyelami apa sebenarnya yang nak disampaikan melalui ayat demi ayat dalam Quran. So inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 ayat berturut-turut Allah sebut secara jelas lailatul qadr. 3 ayat berturut-turut. Dan cuba tengok ayat kelima, bila Allah kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera dia. Siapa dia ni? Malam itu. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Selamat sejahtera. Tapi di atas 3 kali berturut-turut 3 ayat back to back Allah sebut Lailatul Qadar. Ayat terakhir, ayat kelima, Allah guna ganti nama. Kenapa? Lailatul Qadar, kalau tuan-tuan dan puan-puan kira, ini menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Lailatul Qadar terdiri daripada 9 huruf. 9 huruf. 3 kali disebut, 9 darab 3. 9 darab 3, 27. 9 darab 3, 27. Dan perhatikan perkataan hiya. Perkataan hiya adalah pada kedudukan 1, 2, 3, 4. Nombor 4 daripada belakang. Nombor 4, perkataan yang keempat daripada belakang. Dan kalau kira daripada depan, daripada inna, dia terletak pada kalimah yang ke-27. Kalimah yang ke-27. Adakah ini teori konspirasi Lailatul Qadar jatuh pada malam 27? Wallahu a'lam. Tapi itu pendapat Ibnu Mas'ud. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang bestnya pada malam ini? Malaikat berduyun-duyun turun. Macam mana tahu? Bila Allah kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Lihat cara Allah susun ayat ini. Allah tak kata biidni rabbihim tanazzalul malaika, dengan izin Allah maka malaikat turun. Tak. Allah susun dalam bentuk malaikat turun, tapi dengan izin Allah. Ayat ini seolah-olah bagi tahu pada kita, malaikat memang nak turun, eager nak turun, tak sabar nak turun. Kalau boleh daripada 1 Ramadan nak turun, terutamanya Jibril, nak turun, nak berjumpa dengan setiap manusia yang menghidupkan Quran, nak turun, nak berjumpa dengan manusia yang beriman, yang menghidupkan Ramadan dengan Quran dan solat. Nak jumpa. Tapi Allah belum izinkan. Malam itu Allah izinkan. Bayangkan selama ni mereka nak turun, tapi Allah belum izinkan. Dan malam itu Allah izinkan. Dan kenapa Jibril bertugas sebagai memperbaiki roh dan hati kita. Sama seperti Jibril pernah membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tidak turun wahyu, itu antara kerja dan tugas Jibril, memperbaiki hati kita. Moga hati kita kekal dengan agama ini dan kekal mencintai Quran. Ingin sentiasa tahu dan tahu. Selamat bertadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.